Pengumuman moratorium merupakan antara bantuan yang paling dinanti-nantikan, terutamanya dalam keadaan rakyat semakin dihimpit kesusahan dan tertekan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan sejak Mac tahun lepas untuk mengekang penularan COVID-19. Namun kadar faedah semasa yang tetap dikenakan pihak bank ketika tempoh penangguhan pinjaman perlu dipertimbangkan semula bagi membantu rakyat yang mengalami kesusahan ketika ini. Pakar dalam bidang ekonomi turut berkongsi pandangan mereka berkaitan dengan perkara ini. Favourite James ada perinciannya. Sebelum ini, Tengku Zafrul menegaskan bank bagaimanapun tidak akan mengenakan faedah terkompaun atau penalti lewat bayar kepada peminjam yang memohon moratorium dan pelaksanaan penangguhan pembayaran yang diumumkan kali ini sama konsepnya seperti yang diumumkan ketika PKP 1.0 tahun lepas. Dr. Nuzaimah Ubaidillah, pensyarah kanan dan Ketua Strategi Fakulti Ekonomi dan Perniagaan dari Universiti Malaysia Sarawak berpendapat peminjam harus mengambil maklum bahawa terdapat kemungkinan mereka yang memohon moratorium itu harus membuat pembayaran kadar faedah bagi sepanjang tempoh moratorium tersebut. Namun begitu kita harus tahu bahawa mungkin tindakan itu dibuat dari sudut ekonomi, ia dibuat untuk memastikan kelestarian operasi sesuatu bank, kerana bukan sahaja individu tapi firma-firma juga, bukan setakat individu SME tetapi firma-firma juga mengalami kesulitan untuk to sustain their business. Jadi ini boleh dikatakan a win-win situation. Namun begitu kita harus, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kita harus ingat sebelum kita membuat suatu permohonan tu kita harus meneliti terma dan syaratnya. Katanya lagi adalah penting untuk peminjam meneliti terlebih dahulu terma dan syarat sebelum memohon moratorium ini. Jadi adalah penting untuk kita berdiskusi dengan pihak bank dan memahami apakah terma dan syarat sebenarnya dari sudut berapa banyak yang perlu dibuat selepas nombor satu adalah berapa tempoh moratorium sebenarnya, nombor dua berapa banyakkah pembayaran pinjaman yang harus dibuat selepas berakhirnya tempoh moratorium tersebut dan juga berapakah kadar faedah yang perlu dibayar sepanjang tempoh moratorium itu dan juga selepas tempoh moratorium tersebut. Dalam pada itu, Dr. Nohani Abah Ibrahim, pensyarah kanan ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan di Universiti Teknologi Maras Sarawak berkata, walaupun moratorium telah berjaya membantu perniagaan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk meneruskan survival perniagaan masing-masing selain berjaya mengurangkan kadar pengangguran daripada 5.3% pada Mei 2020 kepada 4.6% pada April 2021, tetapi jika terdapat sebarang syarat, ia perlu dinyata dengan jelas. Saya kira adalah lebih baik jika kriteria ini dinyatakan dengan jelas untuk memaklumkan kepada umum untuk memberi ketelusan kepada pihak PKS yang sangat memerlukan moratorium ini. Ini akan memudahkan pihak PKS untuk tampil ke hadapan untuk memberi dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak bank. Untuk rekod, Malaysia merupakan antara negara pertama di dunia yang memperkenalkan moratorium secara automatik selama 6 bulan pada April tahun lepas yang melibatkan 7.7 juta rakyat Malaysia atau 93% daripada peminjam individu. Favourite James, TVS.